Hai, selamat datang ke channel Mak Drat. Jangan lupa singgah ke blog Mak Drat dan juga jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Okey, bersambung lagi di travel vlog Turki Mak Drat. Hari ini hari keempat dan hari ini adalah hari perjalanan balik ke Istanbul daripada Kapadokia. Kami akan singgah di Konya sebelum meneruskan perjalanan ke Pamukkale. Tadi dah singgah di Pigeon Valley dan ke Carpet Handmade. Sekarang akan bergerak ke Konya. Dah. Okey, korang daripada Kapadokia nak pergi ke Konya dan Pamukkale. Kita dah sejuk. Sejuk kan? Okey, perjalanan Kapadokia ke Pamukkale adalah perjalanan yang cukup panjang dan adalah perjalanan yang paling memboringkan lah sebab tak banyak tempat boleh berhenti. Perjalanan ambil masa lebih kurang dalam 10 jam. Itu belum ambil kira berhenti lagi lah. Okey, ini destinasi pertama kami, Sultahani Karavanserai. Tak di Asare, itu lebih kurang dalam 2 jam perjalanan daripada Kapadokia menghala ke Konya. Sultahani Karavanserai ini dibina pada abad ke-13 sewaktu pemerintahan dinasti Seljuk. Dulu-dulu Karavanserai ini kira macam hotel lah, tempat persinggahan pedagang-pedagang, pengembara. Kalau kita tengok filem-filem atau drama-drama Turki lama, memang selalu nampak scene di Karavanserai. Bagi peminat siri Ertugrul, mesti perasan selalu ada babak-babak di Karavanserai. Sikit sedutan siri Ertugrul. Haşlama ve ekmek var beyim. Zahterle kekik de koydun mu içine? Koymaz mıyım beyim? Biraz da sarımsak. Oo, ağzınızın tadını iyi biliyorsunuz. Yıllardır yollarda seyreyleyince... Okey, itu tadi sedikit selingan. Nasib kami kurang baik sikit. Waktu kami datang ke sini, Karavanserai ini masih lagi dalam proses pembaikan. Jadi kami tak dapat masuk ke dalam Karavanserai. Hanya boleh bergambar di luar Karavanserai sahaja. Mak Drat kongsikan video daripada Google Map bagi mereka yang nak tahu gambaran Karavanserai ni. Sebab Mak Drat sebelum datang sini pun tak ada idea apa tu Karavanserai. Okey, di sebelah Karavanserai tu ada Green Garden. Situ banyak kedai-kedai jual souvenir, boleh singgah. Okey, ini pula gambaran video di dalam Karavanserai. Ini gambar sebelum proses ubah suai. Dan rasanya ini video selepas ubah suai. Ada sikit perubahan. Okey, ini Masjid Sultahani sebelah Karavanserai. Boleh perasan, seni bina masjid di Turki ni lebih kurang sama semuanya. Menara tinggi-tinggi dan ada beberapa kubah. Okey, sambung perjalanan ke Konya. Lebih kurang 2 jam akhirnya sampai di Konya. Lunch dulu untuk tengah hari ni. Seperti biasa, pembuka syara, sup, labu dan juga roti. Masuk hari keempat ni, bekalan makanan macam sambal hitam, sambal kering, sambal bilis, sos. Itu semua memang sangat-sangat diperlukan untuk sebagai pembuka selera. Sebab kat sini makanan tak ada yang rasa pedas. Jadi kalau ke Turki, bawa lah benda-benda tu semua. Okey, kat Turki ni memang banyak masjid. Ini masjid yang sebelah Arendaan tempat kami makan. Bukan apa, nak cerita sikit. Baru perasan, memang mana-mana masjid di Turki ni akan ada bangunan kecil macam ni. Ini adalah tempat ambil wuduk. Boleh kata semua masjid akan ada macam ni lah. Tempat wuduk ni di luar dan berkongsi lelaki dan perempuan sebelah menyebelah. Okey, tertarik dengan ukiran pintu dia. Berasaskan kayu, cantik. Okey, ni nak kongsi pasal motor ni. Nampak lain sikit motor ni sebab dia ada pedal sebelah dia. Maknanya 2 in 1. Boleh guna enjin ataupun boleh kayu. Motopack nama dia. Dia nama Peugeot. Okey, sambung naik bas. Tak sampai setengah jam sampai ke destinasi yang kami tuju, iaitu Mevlana Museum. Mevlana Museum ni merupakan destinasi yang paling dikunjungi di Konya. Sebab perjalanan antara Istanbul dan Kapadokia, boleh kata semua bas pelancong akan singgah di sini. Konya ni orang kata bandar yang paling Islamik lah. Dan Mevlana Museum ni dulu adalah tempat tinggal Jalaluddin Rumi. Dan di sinilah juga makam beliau. Jalaluddin Rumi ni tokoh sufi Islam. Dia yang mengilhamkan, menginspirasikan tarian sufi yang tarian sufi yang lelaki menari berpusing-pusing tu. Tu tarian sufi, Whirling Dervish. Dia ni seorang ahli sufi, penyair Muslim.
dalam museum ni selain daripada makam beliau, terdapat juga makam pengikut-pengikut beliau dan putera beliau. Sekarang 1200 makam. Makam ahli sufi Konya. Ada juga Al-Quran lama. Dan juga ada barang-barang ataupun artifak-artifak daripada Kesultanan Osmaniyah seperti Al-Quran lama, surat-surat dan sebagainya. Yang Mak Drat agak tertarik adalah satu Al-Quran lama dengan tulisan emas, ditinta dengan emas. Okey, dekat Konya ni pun ada tram, ada laluan tram depan museum ni. Cuma nak bagi tahu walaupun sini tengah sejuk, 15 darjah Celsius, aiskrim pun sedap dimakan. Kat sini pun banyak orang-orang lokal yang menjual cenderahati, harga pun tak mahal, jadi boleh juga beli. Sebab ada cenderahati ni tak dapat di tempat lain ataupun di Istanbul. Okey, ini perjalanan yang cukup panjang dan cukup memboringkan. Konya ke Pamukkale ambil masa lebih kurang dalam 6 jam lebih. Tak ada tempat yang boleh disinggahi sebab perjalanan ni melalui Gunung Gana dan kawasan lapang. Jadi tidur saja dalam bas. Perjalanan daripada Konya ke Pamukkale di kawasan pegunungan. Petang memang jalan ngeri sikit lah. Okay. Oh. Jangan tengok driver diorang ni macam sikit. Okay, tapi view memang cantik lah. Baik. Oh. Dan sekarang pukul 6.17. Dalam 13 darjah Celsius. Ada lagi dalam 2 jam perjalanan. On the left side, they get marble blocks. Tu ada batu tu, marble mountain. Okay. Pure marble. Potong block by block. Okay. Both side. After this, the marble Dan blocks gonna be finished. Dan kami berhenti di satu R&R. Bukanlah R&R besar. Hari pun dah nak maghrib. Di situ juga ada beberapa bas pelancong juga yang berhenti lah. Bila berbual-bual memang semua dalam keletihan lah. Nampak gayanya. Ada yang daripada Istanbul ke Pamukkale dan menghala ke Kapadokia. Macam kami daripada Kapadokia nak menghala ke Istanbul. Yang menariknya kat sini ada satu juadah yang dia jual buah popi campur dengan madu dan yogurt. Memang kau. Betul lah macam Ozan cakap. Ini dekat sini je boleh jumpa. Tempat lain susah nak jumpa. Jadi ambil peluang untuk rasa. Okey, ini campuran daripada opium, yogurt dan madu. Jadi makanan yang sihat dan menyegarkan. Kita tengok sihat ke tak. Siapa yang makan tak tunjuk muka. Okey, bismillah. Suara saja. Hari ni boleh. Kantor dekat KDA. Mana sikit. Sikit lagi. Lagi ke. Untuk drive kereta. Baru high mana ni. Perjalanan yang kami sangka 6 jam daripada Konya ke Pamukkale tadi rupanya ambil masa lebih lama lagi. Akhirnya dalam 9 malam lebih kami baru sampai di hotel di Pamukkale. Bila dah letih ni nak makan pun dah kurang selera. Terus masuk ke bilik. Cuma rezeki hotel di sini agak kurang memuaskan lah. Bukan apa, sampai dah malam dah letih, makanan pun tak seberapa. Kemudian hotel bloknya agak panjang. Nak menunggu beg sampai ke bilik tu pun lambat. Dan hotel sangatlah sunyi. Wakil Travel Agent Malaysia memang beritahu awal, star hotel di Turki ni berbeza dengan star yang sebenarnya.
Kadang-kadang tu claim 3 star tapi lebih rendah sebenarnya. Tapi tak apalah, hari pun dah malam, kita sampai pun nak tidur je. Esok sambung perjalanan ke Bursa dan ke Istanbul. Jangan lupa like dan subscribe. Ada apa nak komen, boleh komen. Thank you.